Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana hari ini 25 Zulqa'dah 1444 bersama dengan 14 Jun 2023, kita teruskan bacaan kita dalam tafsir surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams, surah yang ke-91, juzuk yang ke-20. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 11 sehingga akhir surah, iaitu ayat 15. Ini adalah merupakan surah-surah yang pendek-pendek di akhir Quran yang insya-Allah tidak lama lagi kita akan khatam tafsir dari awal sampai ke akhir biiznillahi azza wa jalla. Jadi para pelajar sekalian, mari kita baca ayat dulu. Bagi pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1397. 1397. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Balik kita kepada ayat 11. Ayat 11. Kazzabat Samud bitagwaha. Ingatlah, kaum Samud telah mendustakan rasulnya. Apa? Siapa dia ke rasul dia? Kaum Samud. Siapa rasul dia? Samud. Siapa awak? Awak tu awak muda. Kaum Samud siapa Nabi? Saleh. Ingatlah, dia tiga. Hak banyak contohnya. Samud, Ad. Kalau kaum Ad siapa Nabi dia? Hud. Lepas tu Fir'aun. Fir'aun dia tak main kaum sebab dia sendiri tu big boss. Dia sendiri big boss. Mungkin kalau zaman ni orang panggil bosku lah Fir'aun ni kali. Jangan main. Tak ada kaitan hak lah ni, jangan salah faham. Maknanya dia tu power maknanya. Fir'aun sebut nama dia. Orang lain sebut nama kaum. Samud, Ad, Fir'aun. Fir'aun tu makna big boss. Dia sendiri tu besar. Maka ingatlah, kaum Samud telah mendustakan rasulnya dengan sebab perbuatan derhaka mereka yang melampaui batas. Para pelajar sekalian, munasabah al-ayah, munasabatul ayah.
lamma zakara ta'ala khaybata man dassa nafsahu. Allah Ta'ala sebut dalam si ayat yang lepas, golongan yang binasa, yang meruntuhkan kemuliaan diri dia, nafsu dia diikuti, kemuliaan diri dihancurkan dengan maksiat dan mungkar. Maka Allah Ta'ala sebut di sini firqah, kumpulan contoh kepada golongan yang ikut nafsu, supaya kita mengambil iktibar dan tanggungjawab, memahami suasana. Maka Allah datangkan contoh, kazzabat samudu bi tagwaha, ay kazzabat samudu bil haqqi alladhi ja'ahum bihi rasuluhum salih. Kaum Samud telah mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasul mereka Nabi Saleh alaihi salam. Kenapa dia lawan Saleh? Dia tak tahu kalau Saleh ni orang benar. Dia tak tahu kalau Saleh ni orang jujur, orang baik. Tahu. Tapi Allah kata ni bitagwaha ay tughyanihim, melampaui batas mereka, jahat mereka, yang menyebabkan dia tolak kebenaran. Dia, para pelajar, kita kena ingat, orang yang menolak kebenaran dua sebab. Orang yang menolak kebenaran dengan dua sebab. Sebab yang pertama memang total jahil, dia tak tahu, dia tolak. Hak ni kita kata darjat yang kedua, second class. Tapi first class, orang yang menolak kebenaran, iaitulah orang yang takabur, yang angkuh, yang taghut, tahu kebenaran, tak mau akur. Ini dahsyat. Dahsyat. Mana kumpulan yang pertama ni cakap dahsyat sebab dia tahu, tolak. Kumpulan hak second class tadi, dia tak tahu gapo. Sebab dia jahil, bahasa Kelantan sini, jahil tukir dia panggil. Maknanya jahil total. Pure jahil, tak tahu apa. Hak ni pun tak terima juga. Tapi menasabahlah hak ni tak terima, dia jahil. Yang kita sedihnya hak tahu buat tak tahu ni. Ini yang parok ni, yang beratnya. Maka ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 17. Surah Fussilat ayat 17. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Wa amma Samud, puak-puak Samud, kami bagi petunjuk pada mereka, ni jalan baik. Saleh jelas dia punya ceramah, dia punya pidato, dia punya dakwah. Tapi apa boleh buat, malangnya fastahabul ama, mereka memilih jalan buta daripada jalan petunjuk. Allahu Akbar. Maka mereka ditimpa sa'iqatul azab, tempikan letusan suara azab dengan sebab perbuatan yang mereka buat. Dia kita dah banyak kali dah, berpuluh ke ratus kali dah kita lalu. Saleh, kaum Samud dengan letusan suara. Kaum Ad dengan angin yang kuat. Fir'aun kama ta'rifun, tenggelam dalam laut. Tengok ayat 12. Idzin ba'atha ashqaha, ketika orang yang sehabis-habis jahat di antara mereka menerima perintah dari mereka supaya membunuh unta yang menjadi mukjizat. Dalam surah lain Allah Ta'ala sebut tis'atu rahtin tu. Ada 9 orang penyagak di zaman Nabi Saleh. Ketua dia, pembunuh unta tu, nama apa? Nama apa lama dah, berapa kali sebut dah. Nama apa pembunuh unta? Cari mula dalam buku tu. Nama dia Qudar bin Salif. Qaf, Dal, Alif, Ra. Qudar bin Salif. Ini
disebut oleh ahli tafsir lah, tak ada dalam hadis. Tak ada dalam Quran Tuhan tak sebut nama penjahat, dia sebut penjahat yang pada dah. Nama dia Qudar bin Salim. Jangan bernama Qudar Kalau nak boleh anak sehari dua ni jangan main. Kudar tak main. Ini nama penjahat, penyagak zaman Nabi Saleh. Hathina nahada asqa qaumi Samud. Ramai penjahat tapi asqa, hak paling jahat sekali, yang paling gedebel sekali. Dia inilah yang menggalakkan buat komplot, konspirasi nak bunuh unta Nabi Saleh yang menjadi tanda mukjizat Saleh dan telah diberi amaran oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan setuh. Wala tamassuha bisu, jangan kosek. Jangan sentuh unta aku ni dengan benda tak baik. Kena kamu. Tapi apa boleh buat? Mereka ingatkan main-main amaran Nabi Saleh. Allahu Akbar. Tengok dalam surah Isra ayat 59, wa ataina samudan naqata mubsiratan fazalamu biha. Kami bawa kepada kaum Samud seekor anak unta betina, mereka boleh tengok besar dia minum air kering telaga kampung tu. Besar dia punya body, dia besar. Fazalamu biha, mereka kena ke unta Nabi Saleh. Bila kena nak boleh apa? Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara an-naqah. Suatu hari Nabi berkhutbah menyampaikan nasihat. Seperti biasalah kerja Nabi memberi nasihat. Dalam banyak-banyak isu Nabi sebut cerita unta Saleh. Faqala izim ba'asa ashqaha. Ni Nabi kata ketika bangkit orang yang paling jahat di kalangan mereka, imba'asa biha rajulun azizun arimun. Bangkit satu kumpulan yang mulia di kalangan bangsa dia, kaum dia. Gedebel dia ni, dia kata arim al-jabbar, yang sangat ganas. Mani maknanya menjadi ikutan kepada kaum dia ni. Dia ni ketua penyagak kaum dia tu, orang ikut dia belakang. Mislu Abi Zam'ah. Nabi buat bandingan, dia kata dia ni macam Abu Zam'ah dalam kaum Quraisy. Abu Zam'ah ni nama dia Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza, iaitulah datuk kepada Abdullah bin Zam'ah ni sendiri, rawi hadis ni. Jadi Aswad ni apa ni, Abu Zam'ah tadilah, Aswad nama dia ni, orang yang kuat perli menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, dan dia mati di atas kekufuran dia tu. Anak dia Zam'ah, qutila ibnuhu Zam'ah dalam peperangan Badar, dalam keadaan dia kafir. Tapi Allah Ta'ala beri cucu dia Abdullah bin Zam'ah bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Abdullah masuk Islam. Allah Ta'ala ni maha kaya, atuk pok kafir lawan Nabi, anak masuk Islam. Kuasa Allah Ta'ala. Itu kita tak pelik hari ni. Hari ni kita tengok ada orang, ayah dia penentang tegar Islam, anak dia masuk Islam. Itu kuasa Allah. Kita pun takut juga sebaliknya. Ayahnya warak, Pak Haji, Pak Lebay, Pak Imam contoh ni, anak dia pula terjebak dengan liberal, golongan-golongan liberal.
Yang duk sokong puak-puak LGBT dan sebagainya, kita kata berlaku juga macam tu. Yang penting bagi kita, jangan duduk cari penyakit anak orang. Ibu bapa jangan sibuk dengan anak-anak orang, kita sibuk dengan anak kita. Berdoa baik-baik supaya Allah jaga keluarga kita, anak-beranak kita daripada terjebak dengan benda mungkar dan benda maksiat. Allahu Akbar. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, ke keluarga kita daripada berpaling tadah. Hadis Abdullah bin Zam'ah ini rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim. Baik. Jadi bila bangkit puak-puak penjahat dan yang paling jahat ni bangun, nak buat konspirasi, komplot nak bunuh Unta Soleh, Soleh pun nasihat. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Maka berkatalah Rasulullah Saleh alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam kepada mereka, geng-geng kudar, puak-puak penyaga ni, janganlah kamu ganggu unta betina Allah itu. Dia sebut naqatallah, unta betina Allah, yakni unta yang Allah jadikan mukjizat bagi Nabi Saleh. Jangan kacau dia. Dan janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat air minuman, supaya kamu tidak ditimpa azab. Besar unta ni. Telaga di kampung ni, kampung Al-Hijr ataupun kampung Diyar Samud ni, unta ni minum air kering telaga. Habis hari unta minum, masyarakat nak minum apa? Minum susu unta. Sebab tu nama dia naqah. Naqah tu unta betina. Esok unta relax, tak minum. Mu ambil air untuk orang minum, tapi dia rasa puas. Puas, apalah sibuk unta ni. Semalam aku tak sempat lah simpan air, tak sempat masuk air dalam tangki. Hari ni tak ada air dah, nak buang air payah. Mula nak marah kau unta. Pasal itulah sekarang ni nampak sibuk penceramah dalam TikTok ke dalam apa, duk pakak marah ke, duk pakak timbul isu air. Isu air ni rupanya bukan zaman kita, yang zaman Nabi Saleh ni sibuk dah geng-geng kuda dengan masalah air tak cukup ni. Jangan main-main. Rupanya isu air ni boleh makan jadi modal projek. Jangan duk main kita. Maka Nabi Saleh alaihissalam bagi amaran, mu jangan kosek, jangan usik unta aku ni. Kalau usik kamu kena, kamu akan ditimpa azab. Jangan sekat hari dia minum air, jangan halang, bagi dia minum. Siap. Jadi air ni kita kena ambil untuk 2 hari. Hari ni air unta tak minum, simpan air untuk 2 hari. Besarlah unta tu. Dalam surah, tanda pelajar, surah Asy-Syu'ara ayat 155 156, Allah kata apa? Qala hadhihi naqah laha shirbun wa lakum shirbu yaumin ma'lum. Ini unta aku ni. Unta Allah Ta'ala mari jadi mukjizat kepada Saleh ni. Jangan kacau dia. Laha shirbun, hari ni hari dia minum, kamu minum besok air. Hari ni minum susu. Wala tamassuha bisu, jangan kamu usik dia, jangan apa-apakan dia, jangan buat benda tak baik pada unta. Fayakhudhakum azabu yaumin azim, kamu akan ditimpa pada hari yang besar bala bencananya. Nak kata apa puak ni bukan dengan kata. Kalau dia beriman, dia dengan kata Nabi Saleh, dia beriman lah, tapi bahasa dia kerah kepala tak reti bahasa. Apa jadi pelajar?
Tengok ayat 14. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Setelah Nabi Saleh memberi amaran, puak-puak kafir perli main pula. Apa Saleh? Lalu mereka mendustakannya, tak percaya kepada amaran Nabi Saleh. Saleh kata, "Mu sentuh hutang mu kena balik." Saleh apa tahu, gitu ya dia main. Serta menyembelih unta itu. Allahu akbar. Tadi dia pakak gitu tunggu unta lalu, kat kaki rebah unta. Setelah dia soleh, ya Allahu akbar, dia cabar pula tu. Tanda pelajar. Ayat surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 77 78, Allah kata apa? Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim. Gedebanya bila dia sembelih unta, dia lawan perintah Allah Ta'ala, dia pergi cari Saleh. Wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Sedap dia mari. Mananya? Kalau betul mu rasul, buat mari. Kamu janji kata nak azab, silakan. Nabi Musa kata, duduklah kamu dalam rumah kamu salah satu ayam, 3 hari duduk relax di rumah, tengok tunggu. Biasanya nabi-nabi dia beri masa tempoh 3 hari. Cukup masa. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Cukup masa Allah Ta'ala mari letusan suara yang kuat, bergoncang dia punya bumi, mati bergelempangan pokok penjahat-penjahat kaum Saleh. Allahu Akbar. Jelas Al-Quran dia tafsir, ayat ni ditafsir dengan ayat, dipanggil tafsirul Quran bil Quran. Allahu Akbar. Apa jadi lagi? Tengok ayat. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Dengan sebab dosa mereka, maka Allah menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan, serta ia ratakan azab itu meliputi mereka sehingga punah ranah semuanya. Allahu Akbar. Dengan sebab dia sembelih unta, maka Allah Ta'ala datangkan azab yang binasa semua sekali puak kafir. Falam yanju minhum ahadun, tak ada seorang pun yang selamat. Kafir mati habis. Sekali malaikat mari dengan letusan suara dia, dia bertempik, bergoncang bumi, mati habis. Nak kata apa? Ini tak dengar kata ni. Dia kata damdamah, fadamdama bermakna sautus sa'iqah war rajfah, letusan suara yang kuat dengan bergoncang dia punya bumi. Padahal Allahu Akbar, mati dalam lubang dia duduk. Dia gali lubang puak ni. Dia duduk dalam lubang. Dia gali lubang, duduk dalam itu. Allahu Akbar. Tengok pelajar dalam surah Hud ayat 67-68. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'an lam yaghnaw fiha ala inna samud kafaru rabbahum ala bu'dan li samud. Maknanya Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas puak-puak zalim yang sembelih unta tadi, yang lawan Nabi Saleh, sayhah, letusan suara, tempikan suara, maka mereka mati bergelimpangan dalam rumah mereka. Tak ada lagi main. Maka duduk situ ya. La ilaha illallah. Apa lagi? Dan ayat yang terakhir, wala yakhafu uqbaha.
dan Allah tidak hiraukan kesudahan mereka yang demikian, kerana itu adalah balasan yang adil. Allah Ta'ala ambil tindakan kata puak dia tu, tak boleh nak gimana dah, dia mati habis dengan sebab perbuatan jenayah dan dosa yang dia buat. Allahu Akbar. Kita pun belajarlah ilmu tadabbur ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, la yakhafullahu min ahadin tabi'ah. Jadi Allah Ta'ala, mereka tidak hiraukan, la yakhaf, tak hirau kepada akibat buruk yang diberi amaran oleh Allah Azza wa Jalla oleh Saleh, maka matilah dia bergelimpangan. Ya Allah, tak takut. Soleh pesan dah, jangan sembelih unta ni, jangan. Unta karut, dia kata, duk minum air sampai kering kolam, mari kita bunuh. Walah hanya dia hidup nikmat, dia boleh minum susu unta tu. Cuma sibuknya kena gili hari ambil air, tapi sabar tak sabar. Manusia ni kadang-kadang lagu itulah. Hilang kesabaran, maka hilanglah kewarasan. Ingat molek awal. Tanda itu. Manusia ni bila hilang kesabaran, maka hilanglah kewarasan. Tak warah jadi, mikir karu. Akhir kali kena binasa. Allahu Akbar. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bala bencana di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. La ilaha illallah. Mari kita berpindah kepada mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. 5 faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut kazzabat samudu bi tagwaha. Kaum Samud telah mendustakan nabi mereka dengan sifat taghut, melampaui batas yang ada pada mereka. Kata di ulama tafsir, dia kata apa? Ayat ini nak jawab kepada ayat yang apa? Fadam dama alaihim, maka datang kepada apa ni, kepada mereka azab-azab yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala beritahu kazzabat samud bi tawaha, maka kesudahan dianya binasalah mereka. Dipanggil binasalah mereka. Ayat ini bermaksud, tanda pelajar, ayat ini bermaksud untuk memberi peringatan dan amaran kepada puak kafir. Kalau zaman Nabi Quraisy, zaman kita ni apa sajalah, bahawa apa dia, bersifat taghut. Apa nak taghut? Taghut ni sifat melampau, tak ikut nasihat, tak dengar kata, lawan semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang ni nama dia taghut. Kazzabat samudu bi taghwaha. Jadi di sini kita boleh faham bahawa sifat taghut ini ada 2. Sifat taghut ni, taghut dia melampau dengan Allah Azza wa Jalla. Kafir, lawan hukum Allah, itu dipanggil taghut dengan Allah. Satu lagi taghut dengan manusia, zalim pada orang, itu taghut pada manusia. Jadi 2 kategori lah taghut. Taghut dengan Allah, melampaui batas Allah Ta'ala, syirik, buat maksiat, itu taghut dengan Allah. Taghut dengan manusia pula, apa dia? Khianat orang, zalim, khianat, semua benda lah, itu dia panggil taghut. Taghut ni luas perbuatannya, termasuklah perbuatan individu, ahli-ahli sihir, tutup bomo, yang duk ajak orang pergi sembah batu, kayu, sembah apa ni, tunggu kayu, keramat, itu dia panggil taghut belaka tu. Taghut, bahaya taghut. Faedah yang kedua, Allah kata izim ba'asa ashqaha. Izim ba'asa, ketika orang yang habis jahat di antara mereka menjalankan tugas nak bunuh unta. Di sini para ulama mengatakan bahawa
kejahatan, penjahat bukan satu peringkat. Penjahat bukan satu peringkat. Penjahat ni macam-macam. Ada jahat yang biasa-biasa, ada jahat yang melampau. Pasal tu dia kata asqaha, yang paling jahat. Yang paling jahat tu yang buat tindakan berani, dia panggil berani bodoh tu lah. Tindakan yang paling berani bodoh tu yang paling jahat sekali. Jadi kita hari ni para jemaah sekalian, hati-hati, kan? Hati-hati jangan jadi penjahat. Jangan jadi penjahat dan yang paling jahat sekali. Maknanya dalam pokok jahat tu ada yang paling jahat. Sama juga dengan orang beriman. Di kalangan orang yang beriman, ada yang betul-betul beriman, yang mantap iman dia. Allahumma ja'alna minal mu'minin al-muttaqin. Ya Allah, jadikan kami ini orang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nak tu. Orang beriman saja ada. Percaya ada Tuhan, percaya ada kepada Rasul, tapi semayanya celan-celuk. Hak perempuannya tutup auratnya tidak. Dia kata itu beriman tapi kurang mantap. Hak jahat pun lagu tu juga. Ada jahat biasa, pengikut-pengikut. Ada jahat bertaraf bos, big boss. Jadi kita kena tengoklah orang jahat ni jahat telajak, ada yang jahat. Orang Kelantan kata jahat koho-koho, ada juga. Tapi hak jahat tu jahat belaka. Jangan duduk join pokok penjahat tu. Kalau tidak kita pula jadi jahat. Berat ke tidak? Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Maka berkatalah Rasulullah Nabi Saleh kepada mereka, jangan kamu ganggu unta betina dari Allah itu. Kenapa dia kata naqatallah, unta Allah? Bukankah semua unta-unta ni Allah yang ciptakan? Allah yang jadikan dengan kuasa dia. Kenapa unta soleh ni dia panggil naqatallah, unta Allah? Hak lain Tuhan tak buat. Ini dia panggil. Mai, celak mata sikit. Perbahasan ni agak perlu pada perhatian. Para ulama tafsir kata apa? Al-mudafu ilallahi naw'an. Benda yang disandarkan kepada Allah Ta'ala itu dua perkara, dua jenis. Yang pertama, sifatun la taqumu bi anfusiha. Sifat yang disandarkan kepada Allah Ta'ala seperti ilmu, qudrat, al-kalam, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Maka itu dia panggil sifat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata. Allah Ta'ala bersifat dengan mendengar dan melihat. Maka semua yang disebut pada Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Itu hak Allah. Itu hak Allah. Sebab itulah bila kita baca tentang ayat-ayat sifat, kita sandarkan kepada Allah. Jangan mikir dengan makhluk. Macam mana Tuhan mendengar? Kita ni belajar ilmu akidah ni, Allah Ta'ala bersifat dengan kaunuhu sami'an. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Jadi kita tak memikir, macam mana Tuhan mendengar? Macam mana dia melihat? Tak usah fikir. Sama juga kita tak usah fikir tentang bakal bila sebut tentang wajhullah, wajah Allah. Macam mana? Yang kita berdoanya, kita nak tengok wajah Allah di akhirat esok. Itu penting. Kalau tidak duk kelahi, kita terima Allah Ta'ala melihat. Kita tak terima bila sebut tentang ayat-ayat bahawa yadullah, tangan Allah Ta'ala. Kalau ada tangan, kenapa kita boleh terima Allah Ta'ala mendengar? Dia mendengar macam mana? Jadi kenapa yang ni tak boleh tanya, ini boleh tanya? Itu dia panggil kecelaruan yang berlaku apabila kita tidak ikut dalam masalah sifat ni, tidak ikut tafsir ulama salafus salih, maka dia akan mari kecelaruan. Yang kedua tulis. Yang kedua, idafatu makhluqin ila khaliqihi. Idafah, sandaran yang makhluk ini yang terpisah.
yang terpisah seperti unta Allah. Kaabah di Mekah dipanggil Baitullah, rumah Allah. Kita manusia Abdullah, hamba Allah. Rasulullah. Nak kata apa? Dia panggil idhafah makhluk, disandarkan makhluk ini kepada Khalik. Maknanya benda itu terpisah daripada benda-benda yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka idhafah ini dia panggil idhafatu tashrif, sandaran untuk memuliakan benda itu. Unta Allah, maknanya jangan main. Unta ni Allah Ta'ala bawa mari khas untuk istimewanya soleh. Jangan kacau dia. Bila kita pergi Mekah, dia kata-kata ini Baitullah, rumah Allah. Kita mari masjid, masjid ni orang panggil rumah siapa? Rumah Allah. Jadi bila kita rumah Allah, maknanya tempat yang mulia, tempat yang baik. Jangan kacau, jangan buat tak baik sini, sebab ini rumah Allah. Itu dia panggil idhafatu tashrif, takrim, sandaran nak memuliakan tempat itu. Jadi kalau hak tadi itu sifat khas bagi Allah Ta'ala, itu khas bagi Tuhan. Allahu Akbar. Baik, berapa dah kita? 3 dah. Yang keempat, فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. Bila dia sembelih, maka datang dia punya azab, damdama alaihim, mari azab yang begitu dahsyat. Azab sini letus suara, tapi maknanya azab Allah Taala tu datang lalu. Jadi dia kata apa? Fakazzabuhu fa'aqaruha. Mereka telah mendustakan soleh dan mereka sembelih unta. Hak je sembelih tu berapa orang? Seorang ya. Hak je sembelih unta tu seorang, nama dia Qudar. Tapi kenapa Tuhan kata mereka sembelih? Ingat ni baik. Kata di ulama tadi annal qauma lamma kanu radin, bila mana-mana puak reda, setuju dengan perbuatan jahat yang dibuat oleh kawan dia, dia tak tegur, dia tak larang, dia tidak engkar, maka semua mereka dikira jenayah. Semua mereka jenayah. Fakanatil uqubatu bismil jami', maka hukuman itu dijatuh kepada semua. Jadi kita kata, sorang ya sembelih unta, kenapa bagi tahu semua? Sebab hak lain itu menyokong. Ini bahayanya kita menyokong benda mungkar. Contoh hari ini ada satu pihak nak menganjurkan majlis maksiat. Tak kira lah majlis kepok ke, majlis kepek ke apa benda. Kita tak pergi, tapi kita sokong jauh-jauh. Okey je lah. Awak boleh dosa juga dengan sebab menyokong. Itu bahaya. Engkar dengan mulut, tak mau engkar dengan tangan, dengan mulut. Kita kena kata kita tidak sokong, kita menentang perbuatan mungkar ini. Baru selamat. Maka ulama fiqh dengan apa? Ulama fiqhnya diambil istinbat daripada ayat ini ala qatlil jamaah bil wahid. Kalau sekumpulan bunuh orang, sorang dia bunuh, semua mereka kena balas bunuh. Contoh kita kata 5 orang buat komplot nak bunuh seorang orang yang tak suka. 5 orang, 4 orang ni kita tengok ya, hak seorang tu je tembak tam. 5 dia ni kena balas bunuh belaka sebab dia bersekongkol. Itu dia panggil uqubat al-qatlul jamaah bil wahid. Dalam kitab fiqh ada ni. Qatlul jamaah bil wahid. Baiklah, kita ringkas yang terakhir, yang kelima. Fadamdama alaihim rabbuhum bi dzambihim fasawwaha. Fadamdama alaihim rabbuhum, dengan sebab dosa itu Tuhan menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan semua sekali. Damdama makna semua mereka dibinasakan semua. Allahu Akbar. Sekali lagi ayat ini Allah Ta'ala nyatakan al-insan yusabu bil masaib.
manusia ni akan diambil tindakan dengan sebab dosa yang dia buat. Sebab tu dia kata ni bizambihim. Fokus kita kepada ayat bizambihim. Hukuman tu rata sama yang kena kepada puak-puak Samud, mati belaka sebab apa? Bizambihim, dengan sebab dosa mereka. Ai bisabab bizambihim, dengan sebab dosa yang mereka buat. Maka di sini ulama tafsir, ulama tadabbur sekali lagi mencuit kita. Dia kata jangan buat segala perkara yang menjadi sebab kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Benda apa saja hak Tuhan murka, jangan buat. Kalau buat dosa datang semua, dia takmim, dia mari semua sekali. Kena belaka. Maka ayat ini takhwifun, memberi amaran kepada kita, jangan berani-berani buat dosa terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan kesan buruk yang menimpa ke atas pelaku dosa, maka setiap orang berdosa cepat-cepatlah bertaubat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, supaya dosa itu tidak melarat. Ingatlah para jemaah sekalian, kita jangan pandang dosa kecil, dosa besar. Dengar ni, satu kaedah. Dalam Islam ni, kategori dosa ada dua. Dosa besar, dosa kecil. Dari sudut hukuman berbeza. Tetapi sebagai seorang Muslim, bila kita nak buat dosa, jangan mikir, dosa besar ke kecil. Tak. Kita kena mikir man asaita, mudraka kepada siapa buat dosa. Bila kita buat dosa, dosa ni kita buat kepada siapa? Mana kita berdosa pada Allah Azza wa Jalla. Bila berdosa pada Allah, maka jangan sekali-kali kita berani buat dosa, buat maksiat, buat benda mungkar, jangan berani. Baiklah para pelajar sekalian, alhamdulillah, tamatlah pengajian kita tafsir surah Asy-Syamsi. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami telah tadabbur surah Asy-Syams. Kami telah mempelajari beberapa sifat buruk orang-orang yang derhaka kepada Allah. Maka ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, dengan nama-Mu yang maha mulia, yang maha indah, Engkau jadikan kami orang yang mengikut petunjuk hidayah. Jauhkan diri dari kami daripada dosa, mungkar dan maksiat. Semoga kami selamat di dunia, aman di akhirat, dan layak untuk menjadi ahli syurga-Mu dan memandang pada wajah-Mu ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pada pagi yang ini juga kami memohon pada Allah supaya Allah selamatkan perjalanan para jemaah haji ke Baitullahil Haram, dapat menunaikan ibadat dengan baik, dengan sempurna, dapat mendapat haji mabrur yang dijanjikan pahala syurga, dan kembali kepada keluarga selepas daripada haji dengan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tamatlah kita punya pengajian kita ini. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk surah Al-Lail dan sebelah ayat yang pertama. Jadi para jemaah sekalian, memandangkan musim haji telah sampai. Jadi insya-Allah kuliah tafsir kita akan cuti bermula pagi besok 15 Jun sehinggalah Abu Anas balik daripada mengerjakan haji. Mungkin pertengahan bulan Julai nanti insya-Allah. Waktu di Mekah kita tak nak buat online sebab masa berbeza. Pukul 6.30 sini, pukul 1.30 kita kena bangun live di Mekah. Kadang-kadang line tak kuat, dalam bilik duduk ramai-ramai, kita duduk ceramah, orang lain tidur. Maka marilah kita ambil rehat, dan ana syorkan kepada para jemaah supaya sentiasa ulang kaji kuliah-kuliah video siri-siri yang lepas. Ada jemaah baru ambil juzuk yang ke-30, 29. Kita undur juzuk lepas. Alhamdulillah semua siri kita kuliah ni daripada awal surah Al-Fatihah
sampai kepada saat ini sudah ada dalam rakaman kita di channel YouTube Halaqah Abu Anas Madani. Cari Halaqah Abu Anas, maka di sana kita akan jumpa siri-siri kuliah ini berterusan yang penuh daripada awal sampai ke akhir. Jadi itu jelah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat kita semua dan beri rezeki untuk terus menimba ilmu, mengambil pengajaran dan beramal dengan apa yang telah kita pelajari, mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada segala perkara yang tidak baik, perkara khurafat, perkara karu, perkara-perkara bid'ah, reka-rekaan dalam ibadat kita jauhkan, supaya kita mendapat layak untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Jadi insya-Allah tunggu iklan pertengahan bulan Julai nanti kita akan sambung surah Al-Lail biiznillahi azza wa jalla. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.